Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kok selaku pensyarah bagi subjek IDOP 3053. Baiklah, hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang poster model Azure. Sebelum itu, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Farhan Ahlami bin Taha, Ahmad Danish bin Ahmad Solahuddin, dan Ahmad Zulkifli bin Laradong. Baiklah, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan model Azure ini. Okey, rancangan pengajian harian iaitu RPH ini disediakan berdasarkan dokumen standard kurikulum pentaksiran iaitu DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 4. Pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 Excellent bertarikh 22 Julai 2021 iaitu pada hari Khamis. Kelas ini berjalan dari pukul 10.10 pagi sehingga 11.10 pagi. Kemahiran yang diaplikasikan dalam pengajaran ini adalah kemahiran seni bahasa. Standard kandungan dan standard pembelajaran ialah 4.4 dan 4.4.1. Tema yang dipilih ialah keselamatan manakala tajuknya adalah mendengar arahan. Baiklah, kita pertama sekali pergi dengan A iaitu analyze learner. Baiklah, dalam A ni kita akan analisis murid-murid kita dari segi pelbagai aspek. Namun kita dapat lihat daripada gaya pembelajaran, terdapat 20 orang murid berumur 10 tahun yang berminat belajar Jawi dengan menggunakan Scratch iaitu gaya pembelajaran berbentuk gamifikasi. Manakala pula terdapat 13 pelajar perempuan dan 7 pelajar lelaki. Untuk pengetahuan sedia ada yang telah mereka ketahui, murid pernah mendengar perkataan Jawi, murid pernah mengenali beberapa huruf Jawi dan mereka pernah melihat tulisan Jawi. Dari sini kita dapat lihat bahawa murid-murid itu sudah mempunyai pengalaman sedia ada lah. Mereka sudah tahu tentang Jawi dan terdapat seperti Jawi tulisan dan juga pernah mendengar. Saya teruskan kepada S. S iaitu state objektif, iaitu menyatakan objektif pengajaran ini. Baiklah ya. Untuk objektif ini, kita lihat daripada 3 aspek iaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan berupaya untuk dapat mengenal dan mengecam tulisan Jawi yang dipaparkan dengan betul. Murid juga mampu menyebut huruf tunggal yang ditulis dalam Jawi dengan betul. Hal ini kerana mereka akan mengenali setiap huruf Jawi yang akan dibentangkan pada waktu pembelajaran. Daripada situ, diorang dapat mengenali dan mana tahu diorang akan memahami Jawi dengan lebih mendalam lah. Dari segi efektif, murid berasa sangat teruja semasa video ditayangkan. Murid tidak bosan dan sangat seronok ketika bermain dengan aplikasi Scratch. Baiklah, murid amat teruja lah kerana terdapat tayangan video yang boleh menceriahkan suasana kelas yang suram dan juga permainan Scratch yang bentuk gamifikasi yang akan menambah semangat mereka untuk belajar Jawi lah. Baiklah, dari segi psikomotor, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan lalu bergerak ke ahli kumpulan masing-masing. Yalah, lepas diorang disebut nama dan diagihkan kumpulan, mesti diorang akan pergi ke tempat kumpulan masing-masing kan. Jadi diorang pun kena bergerak. Dan murid bergerak ke hadapan untuk menunjukkan jawapan kuis. Baiklah, apabila sudah kuis ditunjukkan, mereka akan menjawab kuis itu dalam satu kertas ataupun papan tulis yang kecil dan mereka akan membentangkan jawapan mereka di hadapan kelas. Baiklah, untuk S seterusnya saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih Farhan. Okey, selamat
kepada Dr. Kok selaku pensyarah bagi subjek EDUP. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan model Asia kumpulan kami bagi S yang seterusnya, iaitu Select Methods, Media and Materials. Dan dalam bahasa Melayunya bermaksud memilih kaedah, media dan bahan. Okey, sebagai seorang guru, guru perlulah memilih dahulu kaedah, kaedah, media atau bahan yang sesuai untuk memastikan objektif pembelajaran bagi tajuk tersebut tercapai. Okey, di sini terdapat tiga seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu kaedah, bahan dan media. Okey, yang terdapat dalam RPH kami, kaedah kami menggunakan sesi soal jawab, perbincangan dan permainan Scratch. Okey, bagi bahan, kami juga menggunakan slide interaktif, buku teks dan bahan rangsangan. Bagi media, komputer riba sudah semestinya sebab kami gunakan untuk menayang video dan untuk bermain aplikasi Scratch, dan seterusnya slide PowerPoint, dan yang terakhir iaitu pembesar suara. Okey, kita terus pula kepada assure bagi huruf U. U ini bermaksud ialah utilize media and materials. Dalam bahasa Melayunya iaitu gunakan media dan bahan. Okey, bagi poin yang pertama, guru menunjukkan satu tayangan video dengan menggunakan komputer riba, LCD dan pembesar suara. Kemudian, guru akan menyoal kepada murid yang Muslim dan bukan Muslim sama ada mereka pernah belajar tentang tulisan Jawi atau belum. Okey, ini bagi permulaan kelas, guru mestilah memastikan setiap pelajarnya pernah mengenali Jawi atau belum, jadi senang untuk guru merancang aktiviti ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, bagi poin yang kedua, guru akan menyuruh atau meminta murid-murid untuk membaca petikan berdasarkan bahan yang telah disediakan. Lalu, murid pun akan mengikut arahan guru dan membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebutan dan intonasi yang dimaksudkan ini ialah sebutan dan intonasi ketika menyebut huruf Jawi. Sebab sebutan dan intonasi ketika menyebut huruf Jawi ini berlainan dengan huruf-huruf bahasa Melayu, iaitu huruf biasa. Okey, kita pergi ke poin yang ketiga, iaitu guru akan menayangkan slide interaktif berkaitan dengan huruf Jawi. Guru menyuruh murid untuk menyalin huruf Jawi tersebut ke dalam buku. Okey, seterusnya, guru akan membuka aplikasi permainan Scratch untuk menambah semangat murid untuk belajar. Guru akan memainkan permainan itu manakala murid akan menjawab soalan yang dipaparkan di LCD. Okey, untuk merancakkan lagi suasana kelas, guru seperti yang kami ambil daripada RPH yang terdapat dalam RPH, kami melaksanakan permainan Scratch untuk memberi semangat kepada murid-murid supaya kelas tidak merasa bosan. Seterusnya murid akan rasa sangat gembira di dalam kelas ketika sesi pembelajaran dan pengajaran. Dan seterusnya, guru akan memberikan akan membuat sesi soal jawab kepada murid-murid sama ada objektif guru tercapai atau tidak, sama ada murid faham atau kurang faham tentang apa yang dibentangkan atau tentang apa yang ditayangkan. Okey, poin yang kelima, guru akan menyediakan kuis berkaitan dengan huruf Jawi dan guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Murid akan menjawab soalan kuis dalam kumpulan yang disediakan dalam slide interaktif. Okey, setelah kita bermain permainan Scratch, guru memberi sesi soal jawab. Okey, aktiviti seterusnya guru akan menyediakan kuis berkaitan dengan huruf Jawi, dan setiap kuis tu perlulah dijawab oleh setiap kumpulan yang telah dibahagi sebentar tadi, dan murid akan menjawab soalan kuis tersebut berdasarkan pemahaman yang mereka dapat sebelum mereka memulakan sesi soal jawab yang sebentar tadi. Okey, poin yang terakhir, guru dan murid membuat rumusan tentang tajuk yang diperolehi dan murid diminta untuk berkongsi nilai murni yang diperolehi pada hari itu. Okey, itu saja pembentangan bagi S dan U.
bagi isu yang seterusnya, saya teruskan kepada pembentang iaitu Ahmad Zulkifli. Oke, terima kasih diucapkan kepada Saudara Ahmad Danish. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kok selaku pencara bagi subjek ini. Oke, saya akan teruskan pembentangan model Asia ini dengan R ataupun lebih dikenali sebagai Required Learner Participation, iaitu penglibatan pelajar. Oke, dengan mengaplikasikan model Asia dalam rancangan pengajaran harian ini, kita dapat melihat penglibatan pelajar adalah sangat aktif. Oke, yang pertama sekali adalah murid menonton video yang telah dipaparkan oleh guru, kemudian murid akan menjawab soalan yang diberikan tentang pengetahuan mereka berkenaan dengan Jawi. Seterusnya, murid membaca petikan berdasarkan bahan yang telah disediakan oleh guru dan membaca petikan tersebut dengan sebutan dan intonasi yang tepat. Untuk poin yang ketiga, murid akan menyalin huruf Jawi yang ditayangkan oleh guru ke dalam buku masing-masing setelah melihat slide interaktif yang disediakan oleh guru. Seterusnya, murid akan bermain permainan gamifikasi Scratch yang disediakan guru secara aktif. Murid menjawab kuis berkaitan huruf Jawi yang diberikan oleh guru secara berkumpulan dan murid bekerja sama dalam kumpulan dengan baik. Dan penglibatan murid yang akhir sekali adalah murid dapat membuat rumusan tentang tajuk pembentangan hari ini atau tajuk pembelajaran hari ini dan murid berkongsi nilai murni yang diperoleh hasil daripada pembelajaran hari ini. Daripada semua poin ini, kita dapat melihat bahawa model Asia ini memberi impak yang positif dalam pengajaran harian dalam bilik darjah. Okey, seterusnya kita pergi kepada E pula. E ini pula bermaksud evaluate and revise ataupun mengkaji dan menilai semula. Dan di dalam aspek ini, kita dapat menyinaraikan beberapa aspek iaitu prestasi, kemahiran, sikap dan keberkesanan media yang dipilih. Okey, untuk prestasi dalam RPH ini, yang pertama sekali adalah murid dapat mengenal pasti huruf-huruf Jawi melalui kuis yang disediakan oleh guru dan seterusnya murid dapat mengukuhkan ingatan tentang huruf Jawi yang telah disediakan oleh guru. Maaf kesilapan di situ. Okey, untuk poin seterusnya ialah kemahiran. Okey, kemahiran yang dapat dipupuk daripada model Asia ini adalah murid dapat menyebut Jawi dengan tepat dan murid dapat mengembangkan kemahiran sosial dengan bekerja sama dengan ahli kumpulan yang lain. Secara tidak langsung perpaduan juga akan dapat dikukuhkan. Okey, untuk yang seterusnya adalah sikap. Daripada model Asia ini juga, murid dapat memberi perhatian penuh dalam pengajaran guru. Dan seterusnya, murid dapat memberi kerjasama yang baik sama ada dengan guru maupun dengan rakan yang lain. Okey, untuk keberkesanan media yang dipilih pula, ini dapat menarik minat pelajar dengan aktif dan memeriahkan suasana pembelajaran yang kondusif. Dan seterusnya, pembelajaran dijalankan seiring dengan perkembangan teknologi. Maka dengan mengaplikasikan Scratch dalam pengajaran ini, secara tidak langsung dia akan menaikkan lagi suasana belajar di dalam bilik darjah kerana kita belajar seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini dan tidak bergantung 100% dengan buku teks. Okey, itu saja untuk model Asia kami dan sebagai kesimpulan hasil yang telah kami lakukan ini, dengan adanya perancangan yang tersusun dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran seharian, seorang guru akan dapat mencapai objektif dalam pengajaran. Oleh itu, dengan wujudnya model Asia ini, proses pengajaran akan menjadi lebih berkesan. Selain itu, model ini bukan sahaja berpusatkan guru, tetapi ia juga berpusatkan murid. Maka kebaikan model ini juga adalah dapat menggalakkan guru untuk sentiasa menggunakan alat bantu mengajar ataupun ABM dan murid juga akan tertarik dengan pengajaran guru. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Okay, terima kasih Ahmad Zulkifli. Okey, ini sebagai keseluruhan kami punya poster. Mungkin terdapat sedikit kekurangan. Kami minta maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam pembentangan kami. Terima kasih Dr. Kok.
selaku pensyarah kami kerana banyak membimbing kami dalam menghasilkan poster model issue ini. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.